Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramai yang bertanya kepada saya apa yang perlu mereka lakukan sebab mereka rasakan anak-anak mereka ini tidak mendengar cakap. So bila kita panggil, kadang-kadang kita panggil elok-elok, dah panggil tak ada jerit-jerit, panggil elok, tapi anak masih lagi tak buat apa yang kita minta. Mereka senyap je kan. So kita terfikir, adakah betul-betul anak kita tak dengar bila kita panggil mereka? Kita pun panggil sekali lagi kan. Bila kita rasa macam dia tak dengar ke agaknya aku panggil kan. So kita pun panggil lagi. Furqan, mari sini sekejap. Tapi apa yang kita dapat masih lagi silent, tak ada respon. Okey. Kita seolah-olah terperangkap dalam satu suasana yang biasanya ibu-ibu ni dia terperangkap dalam suasana kita dah ulang, kita dah ingatkan, kita dah ulang dan kita ingatkan sekali lagi, tapi masih lagi tidak ada hasil daripada anak kita. Mereka masih lagi terus melakukan perkara yang sama berulang dan berulang lah. So kebanyakan parent merasai perkara ni. So bila tuan-tuan ataupun puan-puan rasa bahawa anak kita ni macam tak dengar cakap, believe me that you are not alone. Sebab ramai lagi yang rasa macam tu. Cuma persoalannya, adakah benda tu betul? Adakah betul-betul anak kita tak dengar apa yang kita cakap? Ataupun anak kita tak nak dengar cakap kita? Apa sebenarnya yang berlaku? Dan kebanyakan ibu bapa bila mereka rasakan anak mereka tidak dengar apa yang mereka cakap, mereka rasa frust, mereka rasa kecewa. Ada worse, mereka akan rasa mereka sebagai loser. Mereka rasa tak berguna lah, macam tak berguna sebagai ibu bapa ni, rasa macam loser lah, loser mami ataupun loser daddy. Tapi kita sebagai ibu bapa, kita kalau kita ada ilmu, kita tidak akan rasa diri kita begitulah. Jadi gunakan peluang yang kita ada ni untuk terus menuntut ilmu, sebab ilmu pendidikan anak-anak ni sentiasa berubah, sentiasa banyak, kita terlalu banyak dan kita tak pernah mewarisi ilmu ini. Jadi inilah ilmu yang kita kena belajar hari ini dan seterusnya, supaya kita dapat didik anak kita dengan lebih baik dan kita dapat didik anak kita dalam keadaan kita sedar apa yang kita lakukan dan kita sedar apakah impaknya kepada anak kita, keluarga kita dan juga masa depan mereka. The first thing first, bila kita rasa anak kita tak dengar apa yang kita cakap, benda pertama yang kita kena lakukan adalah kita kena tanya kenapa dia tak dengar apa yang kita cakap, ataupun kenapa dia, why are they not listening to me? Macam tu, itu soalan yang pertama, kenapa kan. So kebanyakannya yang kita nampak ataupun kebanyakan yang kita dapat daripada mereka, respon-respon mereka yang kita peroleh itu, which is tak nak dengar, tak nak pandang, tak nak cakap tu, itu adalah simptom ataupun itu bukannya masalah yang sebenar yang berlaku dalam diri anak kita sebenarnya, tapi mereka menunjukkan simptom kepada masalah itu dengan cara tak dengar ataupun tak respon dengan apa yang kita cakap. Okay, so soalannya, kenapa anak kita tak dengar cakap dan kenapa kita terpaksa ulang ulang lagi perkara ni dengan banyak kali, sampai satu masa ni kita rasa kita dah tak boleh tahan, kita menjerit dan kita marah. Okay, kenapa? Apa yang berlaku sebenarnya? Satu rahsianya ataupun satu perkara yang penting dalam diri anak-anak, sama ada mereka ni kecil daripada toddler ni lebih kurang 2 tahun, setahun lebih 2 tahun, sehingga mereka remaja, mereka perlukan kuasa. Mereka perlu rasa berkuasa atas diri mereka sendiri dan mereka perlu rasa bahawa mereka ada hak untuk menentukan apa yang patut mereka tentukan atau apa yang patut mereka putuskan dalam hidup mereka. Jadi bila anak-anak ni dia tidak mempunyai peluang untuk menunjukkan kuasa mereka ataupun menggunakan kuasa mereka dalam perkara-perkara yang positif, maka dia akan menggunakan kuasa ini dalam perkara-perkara yang negatif. Apa maksud perkara yang positif di sini? Apabila anak-anak ni tak beri peluang untuk tentukan hidup mereka sendiri. Contoh, macam mana dia nak susun atur bilik dia, kan? Kadang-kadang dia tak nak katil kat situ, dia nak katil dekat tengah-tengah, dia tak nak kat penjuru kan. So bila kita kata tak, katil ni kena kat penjuru juga, dia sebenarnya berlaku frustration dalam diri dia yang dia senyap je sebab dia rasa suara dia tak didengari, orang tak terima pandangan dia kan. Ataupun kita nak makan malam kan, so kita nak makan malam, anak kita dia ada pilihan pinggan dan sudu dia ataupun pinggan dan cawan dia sendiri. So kalau dia pinggan dia pink, dia nak cawan dia pink juga. Tapi kita, sebab kita dah terambilkan pinggan biru dan juga cawan hijau, maka kita kata makan je lah guna pinggan biru dan cawan hijau ni. Kan, kita tak nak entertain ataupun kita tak nak dengar suara hati dia ataupun perasaan dia atau keinginan dia yang mana dia nak pinggan dia pink dan cawan dia warna pink. So itu antaranya, dia tak diberi peluang untuk menentukan apa yang dia nak.
kan? Apa lagi contohnya? Mereka tidak diberi peluang untuk pilih beg sekolah yang mereka nak pakai, kan? Kadang-kadang kita pergi kedai beli beg sekolah, kan? Hujung tahun nanti nak sekolah, kita belikan mereka beg, tapi kita nak mereka pakai apa yang kita pilih. Okay, so dia tak ada. Sedangkan budak ni dah darjah 3, dah darjah 4, kan? Bila mereka tidak ada peluang untuk menunjukkan kuasa mereka ataupun menunjukkan kawalan terhadap diri mereka sendiri dalam sesuatu yang positif, dengan cara yang positif, maka mereka akan gunakan kuasa itu dalam bentuk yang negatif, dalam bentuk yang kita rasa negatif dan kita tak suka. Okay? Sebab apa? Sebab macam kita lah, anak-anak ni macam kita juga. Kita ada control over our body. Kita ada control untuk apa yang kita nak cakap, kan? So kalau kita tak nak buat, kita tak buat. Kalau kita tak nak cakap, kita tak cakap. Okay? So sebenarnya by choosing untuk tidak mendengar ataupun by choosing of not listening to the parents, dengan tak respon ataupun tak nak dengar cakap parents ni, sebenarnya kanak-kanak sedang menunjukkan kuasanya, tapi dengan cara yang negatif. Dia sedang tunjukkan, aku pun boleh protes macam tu, kan? So itu sebenarnya by choosing of not listening, mereka sebenarnya sedang express keinginan mereka bahawa mereka perlukan lebih kontrol, lebih kuasa, dan mereka perlukan keupayaan untuk tentukan apa yang mereka nak. Adakah sebenarnya not listening ni adalah my child is not listening, adakah ia hanya satu label saja, kita yang meletakkan label itu bahawa anak kita tak nak dengar cakap, ataupun dia sebenarnya memang benar-benar anak ni tak nak dengar cakap kita? Apa yang dimaksudkan dengan anak tak nak dengar? Sebenarnya bila kita sebagai orang dewasa, bila kita ada banyak sangat kerja dekat office, bila kita baru lepas confront dengan kita punya colleague ataupun kita punya boss, kita akan rasa macam tak ada mood, betul tak? Kita rasa macam down sekejap, walaupun kita tahu kita boleh wake up dan kita boleh kembali kepada keadaan yang normal, tapi sometimes kita akan rasa macam frustration. Kita rasa frustrated. Satu. Kedua, kalau kita balik kerja jam, lamanya, ya Allah, ada accident tadi, berjam-jam tunggu dalam kereta, kita rasa penat, kita rasa exhausted, kita balik, kita tak nak cakap dengan orang, kita rasa kita penat, kita nak rehat. Okay? Ataupun apa? Kerja kita banyak, KPI kita tak achieve. So kita rasa macam kita banyak lagi berfikir tentang kerja dan sebagainya. Okay, so sama juga dengan anak-anak. Kita tak tanya apa yang berlaku dekat sekolah. Adakah dia ada masalah dengan cikgu dia ke, ataupun dia ada masalah dengan kawan dia, ataupun ada yang dia belajar dia tak faham, yang dia rasa tak ada siapa yang boleh tolong dia, kan? So ataupun sebenarnya dia baru lepas bergaduh dengan adik dia, ataupun adik dia ambil barang dia sorokkan tak jumpa. So ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan anak rasa moody dan mereka mengambil pendekatan untuk diam, untuk duduk dengan dalam diri mereka sendiri, dunia mereka sendiri sekejap. Okay, so probably masa itulah kita panggil dia untuk kita kata tolong buang sampah ke, ataupun kita tolong angkat baju ke, tolong siram pokok ke apa. Padahal waktu tu mereka tengah rasa frustration itu. Dan bila kita tak memahami bahawa anak tu sedang menghadapi fasa frustration pada waktu tu, kita terus-terus label dia tak dengar panggilan kita, dia tak dengar cakap kita. Sedangkan kita tak faham apa yang sebenarnya berlaku pada dia waktu tu. Saya punya cadangan kepada semua ibu bapa di luar sana, jangan longgokkan segala jenis masalah komunikasi ini bawah satu label which is anak tak dengar cakap. Jangan longgokkan. Sedangkan the underlying issues ataupun benda yang berlaku, masalah yang di bawah tu sebenarnya ada lagi banyak yang kita perlu selesaikan, and not just anak tak dengar cakap. Okay? Jadi macam mana kalau kita nak beri arahan yang terbaik pada anak? Macam mana caranya? Saya berikan 6 rahsia ataupun 6 cara macam mana kita nak bercakap dengan anak kita dan anak kita dengar dan buat apa yang kita nak. Yang pertama, bila kita nak bercakap dengan anak daripada toddler hingga dia remaja, kita mesti pergi pada eye level. Kalau anak tu rendah, kalau anak kita baru umur 6 tahun, 4 tahun kan, dia rendah kan, so kita tinggi, so selalunya kita akan macam jerit-jerit atau cakap daripada atas pada bawah dan anak kita kena mendongak macam tu. So mulai hari ini tukar cara tu, kita rendahkan badan kita dan kita tengok mata ke mata, menambahkan trust anak kita pada kita dan lebih mudah untuk dia dengar arahan kita. Selagi anak tidak pandang mata kita, tak pandang mata ni, jangan cakap apa yang kita nak cakap. Kita tunggu dulu. Sebab kalau orang frust, kalau anak tu tengah frust, dia memang takkan pandang, dia akan monyok je, dia pandang je bawah kan. So janganlah bagi arahan waktu tu, sebab kita tak faham apa frustration dia. Tanya dia dulu apa masalah dia sebenarnya, ada isu apa, how can I help you, kan. Itu mak yang baik lah, mak yang bijak.
Okey, yang kedua, macam mana kita nak menjadikan anak kita dengar cakap kita adalah kurangkan perkataan jangan. Jangan berlari, jangan sepahkan mainan, apa lagi? Jangan letak towel atas lantai kan. Jangan. Instead of kita gunakan jangan ni, gunakan jangan ini pada benda-benda yang yang agama ajar. Contohnya, jangan syirikkan Allah. Itu memang, bila jangan ni maknanya dia memang strictly no. Tapi kalau setakat jangan letak jangan sepah mainan, so yang tu boleh tukar dengan cara yang lebih positif. Apa maksudnya? Instead of kita kata jangan sepahkan mainan, kita kata dengan dia, jom kita masukkan mainan ni dalam bakul, ataupun Imat masukkan mainan-mainan ni semua dalam bakul, ibu tengok masa sampai 10 minit. 10 minit ya Imat, boleh? Kalau dia kata boleh, kita tunggulah 10 minit, siapkan. Imat lagi 5 minit. Okey. Sama juga kalau kita bagi dia iPad ataupun phone ataupun tab kan. Kadang-kadang anak kita memang tak boleh lah simpan anak kita dalam muzium, tak bagi langsung kan. So zaman sekarang bukan zaman tu. Nak tak nak kita kena bagi juga sekejap kan. Walaupun banyak mudarat daripada baik, tapi dengan limitation, dengan mengawal waktu tempoh mereka menggunakan gadget, sebenarnya kita boleh bagi pada mereka. Tetapi bila kita nak tarik balik, selalunya susah kan. Selalunya susah kita nak tarik balik. Jadi apa yang saya selalu buat adalah, kita jangan kata tak boleh tengok, jangan tengok lama-lama, macam tu. Itu adalah general. Dia susah kita nak limitkan kat mana. So saya akan cakap, okey, tengok 10 minit je. Okey, boleh? Okey, setuju 10 minit. Ataupun 20 minit. Okey, 20 minit. Lepas sebelum 20 minit tu berakhir, minit yang ke-15, saya akan ingatkan 15 minit lagi ya. Lepas tu 3 minit lagi ya. Lepas tu 1 minit lagi. Lepas tu saya kata okey, dah habis dah 1 minit, ibu kena ambil balik. Dia akan bagi balik pada kita lah. So kurangkan perkataan jangan berlari, tukar kepada jalan. Jalan perlahan-lahan. Okey, kalau kita kata jangan panjat-panjat atas meja, kita kata meja ni untuk apa? Meja ni untuk makan kan? Meja ni untuk letak cawan kan? So duduk dekat kerusi. Okey, nak berdiri atas lantai. Tukarkan perkataan yang jangan-jangan ni kepada apa yang mereka perlu lakukan. Go straight to the point. Jangan berkias-kias. Anak sekarang ni kalau dikias, dia tak faham. Tips yang ketiga adalah, bila kita bagi arahan ataupun kita bagi statement, cari statement ataupun arahan yang memaksa mereka jawab ya. Yang menyebabkan mereka jawab ya. Contoh, bila dia balik sekolah petang-petang kan, kita pun balik kerja dah petang, pukul 6.30 dekat pukul 7, kita sibuk nak masak, kita sibuk nak macam-macam lah, nak mandi, nak urus rumah, apa benda, nak urus diri semua. Time tu lah juga dia paksa kita nak pergi taman. Nak juga menangis-nangis. Kita ni pun serabut kan. Jadi apa yang berlaku saya selalu bagi pilihan kepada anak-anak. Nak baju ni ke nak baju ni? Especially Nina 2 tahun, dia toddler, dia memang nak buat keputusan dia sendiri. So Nina nak baju ni ke Nina nak baju ni? Dia akan pilih salah satu. So untuk umur 2 tahun, pilihan dia ada 2 je. Ni atau ni. Kalau diberi 3 pilihan, ni ke ni, dia serabut. So 2 saja. So bagi dia pilihan 2. Sama juga kalau kita macam tadi kes nak pergi taman, tanya dia, nak pergi hari ni dapat main sekejap aja, ataupun kita nak pergi hari Sabtu boleh main lama. Pilih nak yang mana. So dia akan biasanya lah anak-anak akan cakap, okey lah, kita nak main lama. Okey, so kita kena bijak sikit lah. So cari statement ataupun arahan yang akhirnya memberikan jawapan ya kepada anak-anak. Okey, tips yang keempat adalah pendekkan arahan kita. Arahan mesti ringkas dan tepat. Jangan membebel. Okey, so bila membebel dia dah turn off. Anak-anak ni biasanya, especially lelaki yang sekolah rendah kan, so kalau arahan tu panjang, dia memang akan turn off. Jadi sebaiknya pendekkan dan ringkaskan lah. Macam jangan membebel. Contohnya, Furqan, kenapa makan sepah-sepah? Kan ibu dah cakap banyak kali dah, kalau bersepah-sepah ni nanti siapa nak kemas? Ibu dah penat lah ni. Kita bebel panjang-panjang kan. Tak payah. Furqan, awak makan tumpah kan? Kutip nasi ni masuk dalam pinggan sekarang. Lepas tu pinggan ni bawa pergi sinki terus. Macam tu. So dia simple, straight to the point. Baru dia akan kutip, masukkan, bawa pergi buang dalam tong sampah dan letak pinggan dalam sinki. Macam tu je. Jangan bebel-bebel. Tips yang kelima, jangan kedekut dengan ucapan terima kasih. Bila anak dah tolong, bila anak dah buat apa yang kita nak, jangan lupa cakap terima kasih. Bila anak dah sangkut tuala dia, contohlah kan, tuala dia bersepah-sepah, baju dia bersepah-sepah, okay, thank you Furqan sebab tolong ibu.
Okay, as simple as that. Thank you nasihat tolong ibu basuh pinggan. As simple as that. So anak bila kita kata thank you, dia akan rasa dihargai. Lepas ni kita minta tolong, lebih senang dia nak buat. Okay. Yang keenam, tips yang terakhir, kita bagi arahan pada anak, dan arahan tu adalah baru pertama kali kita berikan pada mereka, maka kita minta mereka ulang balik apa benda yang mereka perlu lakukan. Ulang balik. Contohnya, kita nak pergi meeting kan, kita nak pergi meeting tapi terpaksa bawa dia. Dan meeting tu tak salah pun bawa budak-budak contohnya. Jadi bila kita nak pergi meeting, kita dah pesan, ibu nak pergi meeting, nanti masa ibu meeting jangan minta cakap-cakap dengan ibu. Ibu nak meeting, lepas ibu habis meeting boleh cakap. Lagi, yang kedua, jangan bergaduh. Yang ketiga, main dalam bilik senyap-senyap. Dalam bilik meeting tu main senyap-senyap. Okey, lagi, kalau ada kawan lain, sharing. Contohlah, inilah kita arahan 4 kita dah tetap kat dia. Lepas tu kita kata jangan conteng dinding contoh. Lepas tu on the way tu sepanjang jalan suruh dia ulang apakah 5 arahan yang kita bagi kat dia. Apa tadi? Jangan conteng dinding. Kalau ada kawan, sharing. Jangan bergaduh. Jangan kacau ibu tengah bercakap. Dia ulang macam tu. So suruh dia ulang balik supaya dia ingat benda tu. Okey. So kita jangan bagi one way je. Kita cakap lepas tu dia lupa. Nanti kita tengok, tadi kan ibu dah kata jangan bergaduh dengan kawan, jangan menjerit. Kenapa gaduh dan jerit? Dia tak ingat sebab kita tak suruh dia ulang. So the key is ask them to repeat again apa benda instruction yang kita bagi pada dia. Okay, last but not least, suka saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, puan-puan semua, bahawa bila anak mula tidak dengar cakap ataupun when kids start untuk tak listen pada kita, itu sebenarnya adalah satu wake up call kepada ibu bapa untuk dig down ataupun mencari apakah masalah yang berlaku dalam diri anak-anak ni sebenarnya. Sebab tak listen ataupun tak dengar cakap itu adalah simptom, dia bukannya core problem. Jadi cari core problem dia. Sebab kita being an adult, kita sebagai orang dewasa, sebagai ibu bapa dan juga anak-anak sebagai manusia, kita we are all human, sama ada dia kecil, besar, semua human. We need to be seen and we need to be heard. Kita perlu didengari dan kita perlu dilihat. So kalau anak-anak ni dia rasa dia tak diberi perhatian, not seen and not heard, maka dia akan berhenti daripada listening to us. Dia tak rasa macam tu lah. Okay. So kita tak nak anak-anak kita ni kita labelkan dia awal-awal. It's not good untuk kita labelkan anak kita daripada awal-awal. They are not like that. Melainkan kalau kita ada ibu yang kita adalah ibu yang bapa yang bijak, anak kita tak akan jadi macam tu, insya-Allah. Okay. So saya harap tips ini membantu ibu bapa sekalian untuk didik anak dengan lebih baik, dan kita lakukannya secara sedar sama-sama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.